mana? Online lah. Online lah. 4 sem dalam masa setahun. Oh. Online. Best online kan? Kelas Ke online. best daripada ni dekat masuk bilik apa? Bilik exam. Tu lah. Kalau online ni boleh juga nak cari jawapan apa semua. Ke dia buat macam mana sistem dia? Kalau time exam dia buka pasang Google Meet dia takut student meniru. Oh, Google Meet maknanya masa kita jawab kita jawab tu buka kamera. Oh, macam tu. Maknanya kertas ke macam mana? Ke kita type je? Kertas tu dia hantar dekat WhatsApp. Lepas tu kita tengok. Kita pakai dua lah. Satu kita buka Google Meet. Satu lagi phone tu kita tengok tengok soalan lah. Payah agak. Makan masa. Kita nak email lagi lah. Oh, dia buat macam tu. Maknanya bukannya kita buat dalam sistem dia ke just tak submit. Ada. Kena menulis juga. Scan lepas tu baru email. Oh, macam tu. Alah, susah jugalah. Tu lah susah makan masa jugalah nak hantar tu. Betul juga tu. Dia macam leceh lah. Leceh betul. Tu lah. Tak macam biasa. Kalau jawab daripada komputer lain lah. Betul-betul. Itulah. Sebab akak sama belajar juga dekat UM. UM dekat ni Bukit Tunggal kan? Yang tu. Tapi sekarang ni online jugalah. Tapi tak adalah macam tu sekali. Jawab exam macam mana? Online juga lah. Online. Dia ada dia punya sistem. Kita jawab. Yelah, senang sikit tau. Kalau dia bagi soalan macam esei pun, dia bagi kita soalan macam awak bagi interview ni lah. Soalan interview ni kan. Lepas tu kita isi je jawapan-jawapan dia. Lepas tu kita submit je. Kita submit je dekat dia punya dia punya sistem tu. Sistem UM tu. Macam tu lah. Tak adalah kena tulis. Kita submit je terus. Tak payah nak scan email semua. Betul. Tapi maybe sebab dia nak nampak terlusan kot situ. Berapa tahun lagi degree? Maybe setahun lebih lagi rasanya. Baru SEM 3. Baru SEM 3. Daripada SEM apa nak degree tak? Tak sure lah. Dia ikut atas subjek. Sebabnya daripada yang diploma punya, akak drop subjek tu. Ni transfer subjek. 6 subjek boleh transfer. So kurang lah sikit. Yelah. Potong kredit awal lah kan? Betul. Kalau contohlah lepas habis je diploma ni, better sambung terus. Sebab kita punya diploma tu dia ada tempoh dia valid berapa tahun untuk kita untuk kita transfer ke degree. So yang akak punya ni 6 je. Walaupun ada subjek yang akak dah ambil masa diploma dulu, tapi yang degree ni kena ambil balik. Sebab dia dah macam tak valid dah. Macam tu pula. Macam tu. Ianya ada ada gap lah untuk kita sambung degree tu kan. Tapi kalau boleh janganlah lebih sampai 5 tahun. Macam tu. Kalau dah 5 tahun tu kan dia dah jadi macam tak boleh nak transfer dah. Kalau setahun 2 tahun tu okey lah. Sebab dia dia punya subjek tu dia masih fresh, dia masih baru lagi. Kalau bila dah lama kan kita punya pendidikan pun berubah kan. So dia orang maybe dah guna silibus baru ke. Jadi dia macam tak valid. Dia guna silibus baru ni. Itulah sebab masa akak dulu tak ada interview orang macam ni. Itulah aku macam terkejut gak. Ingat interview macam payah kat kita nak cari orang lah musim gini. Betul. Itulah sebabnya yang merata gak cari lepas tu tanya mak tu. Payah sebab macam ni. Sebab dia tengok soalan. Bila dia tengok soalan dia macam tak ambuh lah. Dia yelah. Tengok soalan dia macam payah lah. Sebab tu tolak Itulah kalau orang macam dia macam malas lah nak cari jawapan tu. So dia orang macam tolak lah. Macam mana. Itulah.
Okey lah, boleh dah aku nak start. Okay. Saya kenalkan diri dulu Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak nama Kak apa? Nama, okey. Nama saya Wan Rawiyah Adawiyah binti Wan Zakaria. Umur 25 tahun tahun ni. 25 tahun. Okey, saya nak interview nak panggil cik ke puan ke apa? Cik pun boleh. Cik boleh. Okey. Tak apa, saya kenalkan diri balik. Okay, Assalamualaikum Cik Rabiah. Saya nak interview tentang profesional sebagai guru. Okay, saya Nur Farahani binti Ahmad Syarifuddin daripada Kolej Siasat Islam Terengganu. Okay, dipersilakan Cik Rabiah nak tanya soalan. Okay, latar belakang Cik Rabiah dulu. Pengalaman sebagai guru. Pengalaman. Okey, kalau pengalaman kalau ikutkan saya ni ada diploma pendidikan kanak-kanak dan kalau dalam bidang perguruan ni secara rasminya kalau di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat lah. Saya bermula pada bulan Julai 2019 iaitu 2 tahun lah. Dan kalau secara tidak rasmi saya telah bekerja selepas saja praktikal di tempat yang sama selama 1 tahun iaitu tahun 2017. Manakala pada tahun 2018 saya jadi babysitter selama 6 bulan di London. Baru lagi 2018, 2019 kerja. 2017 baru lagi lah nak berkhidmat sebagai guru. Ya, betul. Macam baru-baru macam tak ada sangatlah pengalaman banyak macam orang-orang tua tu. Itulah. Okay. Tak apalah, Cik Rabiah boleh cerita sedikit pengalaman Cik Rabiah dalam khidmat sebagai guru ni. Pengalaman? Tak dia dah cakap. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya lah. Okay, definisi seorang guru menurut puan, menurut Cik Rabiah. Okey, kalau guru ni kalau kita ikutkan dia ialah seorang pendidik yang memberi ilmu. Mereka ni mahir dalam sesuatu mata pelajaran ataupun diperkukuhkan pula dengan pengetahuan dalam bidang pedagogi atau sains prinsip pelajaran serta berkebolehan untuk melaksanakan pembelajaran dalam apa jua situasi supaya dapat disampaikan kepada anak murid. Okay. Betul. Kalau tak ada pengalaman tu macam payah juga kan. Kita nak bagi kita nak sampaikan kepada murid-murid tu kefahaman kanak-kanak tu. Betul-betul. Okay. Soalan yang seterusnya, kriteria ataupun ciri-ciri yang perlu ada pada seorang guru. Okey, kalau ikutkan memang ada banyak sebenarnya tapi saya bagi 5 lah. Okey, untuk pertama sekali ciri-ciri yang perlu ada ialah guru ni perlu mengawal emosinya dengan baik. Contoh dia kena bersikap tenang sebab dia nak kawal perilaku kanak-kanak tu. Kedua, dia tidak mudah marah. Jika kanak-kanak tu dia membuat kesalahan, termasuklah dia kena mengawal emosi kanak-kanak yang sedih, marah ataupun untuk menyelesaikan masalah pergaduhan kanak-kanak. Okey, betul. Yang kedua pula, mereka kena kreatif. Sebab cikgu-cikgu ni dia kena kreatif lah dalam pembelajaran bagi menarik minat kanak-kanak. Contohnya dia kena guna puppet ke, kena menyanyi dan sebagainya untuk menarik minat kanak-kanak terhadap sesuatu topik yang akan dipelajari oleh kanak-kanak tu. Okey, kalau yang ketiga pula, cikgu ni memang dia kena mempunyai ciri-ciri kesabaran yang tinggi. Betul, yang ni pertama sekali ya. Betul. Dia tu. Sebab cikgu ni dia kena sabar dengan sikap ataupun perangai kanak-kanak ni yang berbeza. Serta dia kena beri arahan ataupun penerangan yang berulang kali pada murid yang mempunyai tahap yang berbeza. Baca buku ke apa ke, kadang-kadang budak-budak ni mula-mula tu dia orang macam tak dapat nak tangkap lagi. So dia ada kelemahan di situ.
Lebih-lebih kena lagi berulang kali kita kena ajar dia. Betul. Lebih-lebih lagi kalau ibu bapa yang macam lepas tangan je. Maknanya dia kat Betul, sekolah yang tu je dia memang mari payah, belajar. So memang susah, kena sabarlah kat situ. Okey, yang keempat ialah penyayang. Guru ni memang dia kena ada sikap penyayang. Sebab dengan kanak-kanak ni kalau tak ada sikap penyayang ni, kanak-kanak ni dia akan berasa asing. Jadi kat sini kalau guru tu bersikap penyayang, dia macam senang untuk dia bercerita ataupun belajar dalam kelas yang sama. Dia akan lebih terbuka lah dengan cikgu dia untuk dapat mengetahui untuk kita ni guru sebagai guru, untuk kita tahu kelemahan kanak-kanak dengan lebih mudah, dan juga mudahlah untuk kanak-kanak ni suka ataupun serasi dengan cikgu ni. Dan akhir sekali ialah minat. Semua guru mestilah mempunyai minat terhadap segala aspek berkaitan dengan kanak-kanak. Contohnya makanan, pelajaran, permainan dan juga kaedah belajar. Barulah mudah dengan hati terbuka untuk bekerja dalam bidang ni. Sesungguhnya jika tiada minat, maka akan menjadi masalah lah kepada perkembangan kanak-kanak ni tu. Sebab cikgu tu bila dia tak minat ataupun dia tak tahu, dia tak mengetahui untuk mencari penyelesaian yang dihadapi oleh kanak-kanak. Contohnya kanak-kanak yang menghadapi disleksia ataupun autism. Guru ni dia mestilah tahu tingkah laku ataupun tanda yang membuatkan kanak-kanak tersebut berbuat demikian, dan guru perlu menggunakan kaedah yang berlainan dari kanak-kanak yang normal. Betul lah, yang tu semua perlu ada pada guru kan. Sebab yang penting memang minat yang pertama. Kalau tak ada minat memang fail lah kita nak ajar kanak-kanak tu. Betul, sebab kalau tak ada minat ni, dia kadang-kadang dia macam budak-budak tu, kadang-kadang walaupun dia tunjuk tingkah laku macam mana pun, dia tak ada effort lah untuk tahu punca kenapa budak ni macam ni. Betul. So kalau orang yang nak ambil bidang ni, dia kena minat. Kalau tak minat tu memang macam kesian lah. Sebab sekarang ni banyak kes yang macam dera anak apa semua. Tu semua sebab dia orang macam dia orang tak minat dengan budak-budak. Lepas tu dia orang macam yang anggap satu beban lah. Betul, beban, rasa macam stres, macam-macam lah. Sebab tu orang terpilih je boleh jadi cikgu kanak-kanak ni, guru pendidikan kanak-kanak. Kesian kadang-kadang tengok mereka tu. Betul lah, kadang-kadang macam kesian kat tengok yang pernah praktikal lah kan. Kita ada budak apa ni yang macam lemah sikit macam lemah. Memang perlu kesabaran yang tinggi ya kita nak ajar dia tu. Betul. Okay. Soalan yang terusnya, apakah profesionalisme guru menurut Cik Razia? Profesionalism. Profesionalism. Okey. Maknanya macam profession lah. Macam profession. Okey, kalau profession, profession guru ni kalau ikutkan profession ni, dia ialah pekerjaan yang terutamanya memerlukan kelayakan ataupun pelajaran yang berpendidikan tinggi dan memerlukan latihan khusus dan berterusan, seperti selain pada cikgu, perubatan, seni bina, undang-undang, perakaunan, ekonomi dan lain-lain bidang yang memerlukan maknanya macam khusus dia. Sama juga macam kita, cikgu, kita memerlukan pembelajaran dan kelayakan khusus untuk mengajar secara sah, seperti perlu menguasai dan mengetahui pelbagai kaedah dan teknik untuk mengajar, di samping perlu tahulah teori berkaitan maupun punca suatu tingkah laku kanak-kanak yang mempunyai kemungkinan masalah tertentu. Macam tu. Okay. Bagaimanakah guru ni boleh dikelaskan sebagai satu profession? Okey. Guru ni adalah satu profession yang bermatlamatkan pembentukan insan ataupun insan manusia yang sempurna, agar manusia sempurna itu mengerti tentang peranan dan tanggungjawab mereka terhadap diri sendiri, masyarakat, alam yang mereka diami, serta terhadap keesaan yang Maha Pencipta. Keberkesanan dalam profesyen perguruan berkait rapat dengan keupayaan dan usaha guru yang gigih untuk menyempurnakan tanggungjawab terhadap pelajar, sekolah dan masyarakat. Antara tumpuan keberkesanan dalam profesi ini ialah sejauh mana keberkesanannya menggunakan sumber dan teknologi pengajaran, penggunaan kaedah pengajaran, mewujudkan suasana pembelajaran sihat dan berkesan dalam bilik darjah, pengawalan bilik darjah, serta keberkesanan menanamkan
sikap nilai murni pembelajaran di kalangan pelajar. Kefahaman guru ni mengenai konsep profesionalisme ni. Okey, dari segi konsep profesionalism ialah satu nilai yang berkait rapat dengan fungsi pekerjaan seseorang. Ia perlu wujud dalam diri seseorang jika matlamat pekerjaan itu menuju ke arah keberkesanan, produktiviti, kecekapan dan tanggungjawab. Profesionalism pada asasnya dianggap suatu nilai yang murni jika individu itu mengamalkan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi, tidak mementingkan diri dan suka memilih pekerjaan. Profesionalism seseorang guru berkait rapat dengan mutu pendidikan dari beberapa segi, seperti sikap dan nilai guru dalam pengajaran umpamanya akan mempengaruhi minat, sikap dan nilai pelajar. Begitu juga dengan pendekatan yang digunakan turut memberi pengaruh terhadap tingkah laku, tahap penerimaan dan kefahaman pelajar dengan pembelajaran. Mutu pendidikan juga berkait rapat dengan keberkesanan dalam menggunakan sumber pengajaran secukupnya yang turut mempengaruhi minat, kefahaman, penyertaan dan pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Mutu pendidikan berhubung dengan personaliti guru yang akan menentukan iklim pembelajaran pelajar. Okey, soalan yang keempat. Bagaimana kursus ataupun latihan yang diberikan oleh kementerian ataupun majikan dapat meningkatkan lagi profesionalisme sebagai seorang guru? Okey, dengan adanya kursus ataupun latihan ni, maka akan bertambahlah pengetahuan guru mengenai kursus yang dihadiri. Dengan itu, guru akan dapat menggunakan topik yang dipelajari untuk diaplikasikan kepada murid maupun sekolah mereka serta akan dapat mengetahui lebih banyak perkara terkini dan secara tidak langsung dapat meningkatkan profesionalisme seorang guru. Jika seorang guru itu banyak mengikuti kursus yang berlainan, maka akan makin bertambahlah pemahaman dan pengetahuan guru tersebut. Contohnya dalam situasi sekarang, jika guru tu dia mengikuti kursus membuat video pembelajaran dengan game yang menarik, maka akan bertambahlah ilmu mengenai video pembelajaran dan hasilnya kanak-kanak akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Macam tu. Lagi banyak pengetahuan, lagi banyak idea yang boleh kita cipta. Betul tu. Kalau jenis yang cikgu tu tak pergi mana-mana, dia just guna kaedah lama, maybe anak-anak murid dia betul ketinggalan jugalah. So kanak-kanak ni dia orang akan expose, kalau guru mereka pun expose. Maksudnya dia orang dah kenal dengan Google Meet, maka lepas masa akan datang pun mereka akan mudah untuk tahu apa dia pembelajaran sekarang. Macam tu. Kalau jenis cikgu yang tak tunjuk, tak bagi tahu, tak gunakan benda-benda yang sepatutnya ni, jadi kanak-kanak pun maybe akan ketinggalan juga. Yelah, budak sekarang ni lebih aktif, lebih cepat belajar. Betul. Apa yang kita belajar tu kan. Kalau kita ikutkan tengok yang dulu dengan yang sekarang, kalau zaman kita dulu belajar macam dalam kelas je kan. Dalam kelas je. Kalau yang sekarang ni diorang lebih kepada explore. Jadi memang tak sama dia punya pembelajaran tu. Jadi budak-budak ni diorang macam dah, bagi saya lah, saya rasa diorang dah didedahkan. So untuk kalau kita kan, maknanya bila dah masuk universiti baru kita expose apa semua kan. Diorang ni dah kecil dah macam dah explore dari awal dah. Betul. Jadi diorang maybe akan lagi berkembang lah untuk masa akan datang. Okay. Adakah sikap positif yang ada pada seorang guru ni boleh membuktikan profesionalisme ni seorang guru? Betul. Sikap positif ni memang kalau ikutkan profesionalism seorang guru ni, dia kena bersikap positif. Sebab kadang-kadang guru ni dia mempunyai tanggungjawab utama lah sebagai seorang guru, iaitu terhadap murid-muridnya. Kepentingan murid-murid tu harus mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan ataupun persendirian. Selain tu, cikgu ni dia juga harus menumpukan perhatian terhadap keperluan tiap-tiap murid dia. Dia harus memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid, tidak kira bangsa, agama dan kepercayaan. Seterusnya, dia harus bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha untuk membentuk tingkah laku murid-murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Selain tu, dia juga kena mendidik dan mengambil tingkah laku secara adil lah kepada semua murid, tidak kira bangsa mana, jati nabang,
bahasa, agama, kepercayaan politik, asal keluarga mereka, intelek, akademik ataupun status-status yang lain. Dia kena mengesan dan menerima perbezaan individu di kalangan murid-murid dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, dari cipta dan rohani. Menghormati hak tiap-tiap murid supaya maklumat-maklumat sulit tu mengenai diri murid-murid tidak diberitahu kepada orang lain atau agensi lain tidak berkenaan. Ya, guru perlu terima semuanya lah, semua aspek yang ada pada kanak-kanak tu kan. Betul. Okay, cabaran yang dihadapi oleh guru dalam perkembangan profesionalisme ni. Cabaran, okey. Kalau ikutkan memang terdapat banyak cabaran. Contoh dia ialah perubahan-perubahan dalam pendidikan. Kalau bagi orang yang baru ni maybe tak adalah cabaran yang terlalu besar. Tapi kalau orang yang dah lama dalam bidang pendidikan ni memang cabaran yang agak terkesan jugalah rasanya. Sebabnya terdapat banyak perubahan yang telah berlaku dalam bidang pendidikan ni, sama ada di peringkat negara kita maupun pada peringkat global. Kalau kat Malaysia ni kita dapati perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat, pelbagai aspek turut perlu dilihat semula, lebih-lebih lagi dalam usaha negara untuk mencapai taraf negara maju menjelang 2025. Dalam bidang profesion keguruan ni, semua pihak yang terlibat mesti proaktif menghadapi cabaran ni. Menerusi reformasi pendidikan yang dirancang, maka diharapkan semua pihak mampu menghadapi segala cabaran yang datang. Jadi sejak dulu, kini dan masa hadapan, iaitu mengajar, mendidik serta menjadikan pelajar daripada keadaan yang tidak mengenal huruf, mengira, membaca kepada celik huruf, bijak dan berjaya dalam kehidupan. Oleh itu, guru ni dia menghadapi cabaran sebagai seorang pemudah cara, seorang pembangun negara, seorang yang memberikan arah kepada orang yang ingin bertanya. Guru ni dia perlu sentiasa ada dan peka dengan dalam melahirkan dan menggunakan situasi-situasi pembelajaran serta cekaplah dalam dan berkesan agar murid-murid ni dapat digerakkan untuk berfikir secara kreatif dan kritikal. Kalau pembelajaran yang berkesan ni dapat membantu murid-murid ni dalam mempelajari sesuatu. Setiap kejayaan yang dicapai manusia, titik pangkalnya bermula daripada guru. Guru ni guru ni perlu bertindak dengan cepat dalam betul. Dalam semua urusan. Betul. Sebab sekarang ni kalau ikutkan cabaran yang terbesar sekali ialah teknologi. Betul lah. Kalau semakin cikgu tu dia tak boleh catch up dengan teknologi, maybe tahu-tahulah, maknanya budak tu kan jadi terkebelakang lah sikit, macam tu. Walaupun memang ada budak luar bandar kan, tapi sekarang nak banding dengan dulu dengan sekarang maybe dah tak sama, macam tu. Berbeza lah, sangat berbeza. Jadi cikgu, walaupun cikgu tu dah tua, maknanya dah berusia, dah nak pencen dah pun. Okay. Yang tu mungkin payah sikit lah dia nak belajar. Pasal teknologi ni. Tapi biasanya kesian lah kat kanak-kanak tu. Tapi biasanya kalau guru tu dia bagus, dia akan minta anak dia orang lah untuk ajar mereka semua perkara pasal teknologi ni. Okay, soalan yang seterusnya, apakah kod etika perguruan? Okey, kod etika perguruan. Lagi kod etika perguruan. Jelaskan sedikit mengenai prinsip kod etika perguruan ni. Okey, kod etika perguruan. Okey, kalau kod etika perguruan ni kalau ikutkan dia dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih ataupun rasmi. Kod ini dapat membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat serta menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan negara.
Etika yang ditunjukkan oleh guru akan menjadikan guru sebagai role model untuk pelajar. Okey, kalau ikutkan kita ada 6 prinsip dalam kod etika perguruan. Yang pertama ialah prinsip kesaksamaan, kedua prinsip keterbukaan, ketiga prinsip kerahsiaan, keempat prinsip kesetiaan, dan kelima prinsip ketekunan, dan yang keenam prinsip menggalakkan konflik kepentingan. Untuk prinsip kesaksamaan ni, guru ni perlu menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya dan memberikan perhatian dan pembelajaran untuk semua murid tanpa mengira bangsa dan agama ataupun kepercayaan. Guru perlu mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tanpa mengira bangsa, jantina, bahasa, agama, kepercayaan, politik, tempat asal. Pilih kasih lah. Betul. Betul sekali. Semua kena sama rata, sama adil. Betul. Tapi kalau biasanya yang saya setakat ni tak ada lagi lah ada murid India ataupun Cina. Semua Melayu. Kebanyakan semua Melayu lah. Okey, yang kedua prinsip keterbukaan kan. Kalau prinsip keterbukaan ni dan dia dalam semua hubungan ataupun tugas seorang guru tu hendaklah menjalankannya dengan jujur. Tidak harus menjatuhkan nama baik guru-guru yang lain dan mempopularkan dirinya dengan cara membesarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesyen keguruan. Okey, kalau prinsip kerahsiaan ni, dia perlu menghormati hak setiap murid mengenai maklumat sulit dan tidak diberikan kepada orang lain. Kiranya itu ialah rahsia lah. Yang tu antara guru dengan murid tu je. Betul. Guru dengan ibu bapa je. Kalau prinsip kesetiaan ni, guru tu tidak harus mengamalkan tingkah laku yang tidak sopan sehingga boleh mencemarkan profesionnya, serta menjatuhkan maruah diri dan hilangnya amanah dalam kewangan. Sebab guru ni ialah pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku murid. Guru ni tidak harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat dan negara. Untuk prinsip ketekunan ni pula, guru perlu mengesan dan menerima perbezaan yang wujud di kalangan murid. Bimbing dan kembangkan potensi mereka dari segi jasmani, daya intelektual, daya cipta dan rohani. Semainkan sikap yang baik terhadap murid-muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat setia dan berguna. Okey, kalau prinsip mengelakkan konflik kepentingan ni, guru tidak harus mempromosikan diri dia untuk kelas-kelas tambahan atau pengajaran secara persendirian. Dia tidak harus meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa murid atau anggota masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan tidak harus memaksa kepercayaan, keagamaan dan fahaman politik terhadap peribadi murid-murid. Itulah. Okey, kepentingan dalam etika perguruan ni. Kepentingan, okey. Kepentingan dalam etika perguruan ni lah, guru dapat mengawal tingkah laku, tindakan, amalan dan tanggungjawab profesyen ni selaras dengan profesyen perguruan. Guru juga dapat meningkatkan tahap profesionalisme guru sebagai suatu perkhidmatan yang berhemah dan berkualiti serta menjaga nama baik dan memelihara imej profesyen perguruan supaya sentiasa dipandang mulia dan dihormati. Selain itu, dapat mempertingkatkan kualiti profesionalisme keguruan dan menjadikan bidang pendidikan sebagai satu profesyen yang dinamik dan progresif. Akhir sekali, dapat memastikan misi dan wawasan pendidikan negara dilaksanakan. Okey. Soalan yang seterusnya, definisi dan tujuan bagi standard guru Malaysia. Okey, standard guru Malaysia merupakan piawaian yang menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru dan keperluan yang perlu disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru-guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Standard guru Malaysia ni digubal adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme, perguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Kedua, dapat mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin tahap kompetensi guru yang ditetapkan tercapai.
Yang akhir sekali, standard guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambah baik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan. Cabaran semasa dalam dunia pendidikan. Okey. Soalan yang seterusnya adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah elemen-elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan ni? Okey, kalau ada kalau ikutkan ada 6, ada 11 elemen. Okey, yang pertama sekali pendidikan sesuatu usaha yang berterusan. Kedua, perkembangan potensi individu. Yang ketiga, perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu. Yang keempat ialah insan yang harmoni dan seimbang. Yang kelima, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Keenam, rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Yang ketujuh, rakyat Malaysia yang berketerampilan. Yang kelapan, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. Yang kesembilan, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Ke-10, rakyat Malaysia yang berkeupayaan mengumbal kesejahteraan. Yang ke-10, rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Dan akhir sekali, rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Itu dia. Nak saya uraikan ke satu-satu? Tak, ikutlah. 1, 2 pun okey je. Okey, kalau ikutkan yang pertama dan yang kedua tu, pendidikan suatu usaha yang berterusan ni. Pendidikan ni dia merupakan satu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu secara berterusan. Proses ni termasuk juga apabila individu mengakses dan juga dapat mengaplikasikan pemerolehan ilmu tersebut dalam aspek kemahiran dan juga nilai-nilai murni yang sering diajar secara formal ataupun secara tidak formal. Pendidikan ni merupakan suatu usaha berterusan seperti yang dituntut dalam Islam, sebagaimana di dalam sepotong hadis, tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat untuk pengetahuan semasa. Proses ini berlaku secara berterusan daripada individu tersebut kecil hingga ke akhir usianya. Yang kedua, perkembangan potensi individu. Setiap individu ni telah digunakan potensi, bakat dan juga kebolehan yang dapat dilihat secara langsung dan juga secara langsung dan juga perlu dicungkil. Potensi ni merupakan satu elemen yang perlu dicungkil, diasah dan juga dikembangkan oleh individu lain dari semasa ke semasa ataupun secara berterusan. Contohnya, guru ni dia memainkan peranan penting dalam mencungkil, mengasah dan juga memperkembangkan potensi para pelajarnya supaya individu tu lebih yakin pada diri sendiri dan juga lebih berani apabila berdepan dengan masyarakat. Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu. Kalau yang ni seperti yang kita tahulah, bakat, potensi dan juga kebolehan memang tak boleh dipisahkan serta ianya perlu dikembangkan secara bersama. Sebaliknya, bakat, potensi dan juga kebolehan ni perlu dikaitkan juga dah dan perlu diselaraskan supaya ketiga-tiga unsur ni dapat berkembang selari dan tidak ada pertentangan antara satu sama lain. Tambahan pula, ia akan menggabungkan aspek nilai-nilai murni dan norma-norma hidup masyarakat yang positif. Antara aspek yang terlibat dan yang merangkumi dalam perkembangan dan meningkatkan individu adalah daripada aspek intelek, rohani, jasmani, emosi dan juga sosial. Potensi dan juga kebolehan yang dimiliki setiap individu ni adalah sangat penting kerana ia berupaya untuk memenuhi keperluan asas manusia semasa hayatnya di kandung badan seperti makanan, minuman, pembuangan sisa-sisa kotoran, waktu rehat dan juga pelbagai lagi. Bagaimana guru ni boleh mengaplikasikan dalam falsafah pendidikan kebangsaan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran? Dia dapat aplikasikan ni apabila guru dapat menggabungkan kesemua elemen falsafah dalam aktiviti pembelajaran. Contohnya semasa belajar mengenai suatu topik dan dia dapat merangkumi semua aspek-aspek yang disebutkan tadi. Okey. Soalan yang seterusnya, cadangkan penambahbaikan profesionalisme seorang guru. Okey, kalau untuk saya lah,
Jabatan boleh mewujudkan satu aplikasi yang boleh diinstal oleh ibu bapa menggunakan nama ataupun IC kanak-kanak, anak-anak mereka, anak-anak ibu bapa tu lah, dan mempunyai kesemua tunjang KSPK dalam tu, beserta video pembelajaran dan latihan hands-on maupun game interaktif bagi menarik minat semua kanak-kanak untuk menyiapkan kesemua tunjang, dan segala yang mereka telah lakukan dapat dilihat ataupun direkod untuk tujuan pentaksiran oleh guru. Oleh itu, segala perkembangan kanak-kanak akan dikumpul dalam aplikasi tersebut serta boleh dilihat kelemahan dan merancang. Untuk guru boleh merancang untuk penambahbaikan setiap kanak-kanak agar dapat memberi perkembangan secukupnya walaupun dalam tempoh PDPR. Okey. Cadangan aktiviti untuk penambahbaikan sesi PDP ni? Cadangan aktiviti. Guru boleh mempelbagaikan lagi aktiviti yang menarik. Contohnya dengan aplikasi Kahoot, apps yang menarik minat kanak-kanak lah. Macam kalau guru tu pandai, dia boleh guna Canva untuk slide-slide yang macam boleh keluar bila dia orang jawab tu okey betul, so dia akan keluar suara ke macam tu. So kanak-kanak tu akan lebih tertarik lah. Tapi tak semua orang boleh buat macam tu. Ya, betul. Bila PDPR ni kan, guru ni kena berfikiran luar kotak sebab betul. Sebab guru ni dia tak boleh terlalu sangat dengan buku. Dia perlu explorekan lagi dengan macam-macam apps. Betul. Sebab tu sekarang ni dah jadi guru pun dah ramai yang jadi YouTuber. Diam je dapat laptop. Dia akan bergerak. Betul. Okey, soalan yang seterusnya, isu yang terdapat dalam profesionalisme keguruan ketika berkhidmat. Okey, kalau yang ni sebab saya kan baru lagi bekerja. Jadi yang setakat yang saya alami lah, semestinya guru ni dia perlu bergaul dengan masyarakat dan orang sekitar untuk memastikan apa yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya. Antara isu yang saya hadapi adalah apabila ada segelintir ibu bapa yang tidak mahu menyertai program yang diajukan oleh pihak Tapika. Contohnya, jika mengadakan gotong royong, hanya ada segelintir ibu bapa sahaja yang hadir. So, kami sebagai guru tidak boleh memaksa masyarakat untuk menyertai. Namun, ianya ialah isu sebenar yang saya pernah lalui untuk mendapatkan sokongan daripada masyarakat sekitar. Adalah sedikit sukar dari kita bayangkan. Mungkin saya perlu lebih banyak berinteraksi dan menceritakan mengenai kepentingan menjaga alam sekitar kepada mereka. Okey. Apakah cabaran yang dihadapi oleh guru sepanjang PDPR berlangsung? Okey, seperti yang kita sedia maklum lah, PDPR ni dia memerlukan capaian internet yang kuat dan peranti yang bagus. Jika seorang guru di luar bandar, cabaran PDPR adalah kebanyakannya murid tu tak boleh menyertai pembelajaran secara online seperti Google Meet, Zoom dan sebagainya. Hanya ada dalam 1 ataupun 3 orang je yang boleh sertai. Betul. Dan setiap bulan tu kalau ikutkan kita memang ada program untuk membaca buku cerita dengan kanak-kanak. Tapi biasanya yang menyertai tu tidaklah ramai. Selebihnya yang lain, kanak-kanak yang lain tu dia ada masalah yang saya sebutkan tadi. Oleh itu kebanyakan pembelajaran yang saya lakukan ni ialah secara offline. Biasanya saya buat melalui grup WhatsApp kelas, dan alhamdulillah lah ibu bapa ni sangat membantu dalam menyiapkan kerja yang diberikan. Yang saya boleh buat pun video call lah melalui WhatsApp untuk membaca buku secara online, dan selebihnya ibu bapa dia tu hantar video untuk melihat perkembangan mereka. Seorang-seorang ke macam mana video call tu? Video call tu seorang-seorang. Kalau buat, sebab dah pernah buat ramai-ramai, dah pernah test, dia akan bertembung suara tu. Jadi bising. Jadi kita guru kena ajar dulu ibu bapa untuk off mic. Off mic. Maknanya kita sebut nama baru dia orang on macam tu.
Oh ya. Tapi dalam PDPR ni memang banyak memang banyak kekurangan lah. Betul. Lebih-lebih kalau ibu bapa yang kurang berkemampuan lah. Sebab mereka ni tak mampu nak buat nak beli wifi ke apa ke kan. Jadi diorang memang kena guna data. Yang data kerajaan bagi 1 gig tu sebenarnya tak cukup pun. Memang pun. Sebab guru banyak bagi video. Betul. So dia nak download lagi apa lagi. Lagi tu mak ayah kerja payah juga. Memang kerja tu memang hantar malam. Betul memang. Kalau ikutkan kita memang kena sampai malam lah. Esok kalau tak malam pun esok kan tu. Dia maknanya tak on time. Macam dia berganjak-berganjak macam tu. Tak boleh nak bagi masa. Tak boleh nak sharp masa tu. Betul. Okay. Apa kejayaan yang terbesar yang Cik Rafiah lalui sebagai seorang guru? Kalau ikutkan kejayaan yang biasa yang sebelum saya bekerja ni, saya dapat memerhati dan melihat sendiri pembelajaran kanak-kanak di luar negara, iaitu dekat London lah. Sebab mereka ni sangat berbeza dengan kita. Saya ambil itu sebagai kejayaan sebab saya rasa saya dapat meneroka lah dengan mata saya sendiri di tempat orang. Seterusnya saya dapat, kalau dalam bidang pekerjaan saya pula, saya dapat mewakili parlimen saya untuk pertandingan multimedia dan dapat tempat kedua. Sebab tu bukan suatu perkara yang mudah dan alhamdulillah saya berjaya laksanakannya dalam tempoh masa yang singkat, iaitu 2 minggu je. Dia memang kadang-kadang dia orang macam saja bagi masa pendek-pendek nak suruh kita buat kerja ni. Okay, ni soalan terakhir lah. Okay, nasihat Cik Rafiah ni kepada bakal graduan dalam bidang perguruan untuk menempuh dalam pekerjaan pada masa akan datang. Okey, pertama sekali jangan mudah putus asa. Jika banyak cabaran menimpa, kena berfikiran terbuka dan selalu mempunyai sikap positif dalam menyelesaikan suatu perkara. Jangan anggap teguran negatif ibu bapa sebagai kelemahan, namun jadikan ia sebagai teguran dan perbaiki ke arah yang lebih baik. Walaupun sebenarnya kita ni bukan apa yang mereka anggap. Kita perlu tunjukkan yang guru merupakan seorang yang patut dicontohi oleh masyarakat. Sebab ibu bapa ni anggap guru ni macam-macam. Sebab semuanya macam guru tu boleh buat semuanya. Lebih-lebih lagi kalau diorang ingat macam guru ni duduk di rumah aje. So diorang macam not fair, tak adil. Macam tu. Dia tak tahu apa yang guru lalui tu. Betul tu. Sebab dia orang ingat macam gaji cikgu masuk, tapi duduk rumah je. Tapi dia tak nampak di sebalik tabir tu. Macam mana nak bagi. Dia tak nampak kita macam-macam kita rancang kan. Betul tu. Jadi macam kena tahan terima je lah. Dia nak kata apa lah. Sebab kalau ikutkan statistik yang ada rekod lah, sebenarnya guru ni ramai dalam kalangan guru ni ada depression. Sebab diorang dibebani oleh kerja sebenarnya. Tugas. Betul. Sampai kita pun tak sempat nak buat macam tu. Sebab banyak sangat kerja daripada sekolah kan. Betul. Sebab kadang-kadang kalau bagi jabatan saya lah, saya kena buat laporan. Maknanya kalau dalam musim PDPR ni banyak laporan lah kena hantar. Jadi macam dia nak on time. So kadang-kadang budak-budak ni tak hantar lagi. So kita macam kena push ibu bapa tu. Kita kalau boleh tak naklah macam tu. Maknanya mana yang ada tu je lah boleh buat. Jadi macam tu menjadikan tekanan sebenarnya. Orang pihak atasan nak suruh kita hantar, tapi tak dapat lagi hasil-hasil tu oleh kanak-kanak. Jadi macam sebenarnya itu satu tekanan. Banyak tertangguh lah kerja kita sebenarnya. Jadi macam dia lambat, terpaksa berganjak sikit. Jadi kalau guru yang bijak, dia kena rancang dan dia kena, contohlah laporan tu kena hantar bulan 8 kan. Contoh sekarang ni Merdeka. So diorang biasanya akan minta minggu keempat. So daripada kita buat minggu keempat, baik kita buat terus awal hari bulan hari tu. Satu hari bulan 8 tu dah buat ada aktiviti yang berkaitan dengan kemerdekaan. So kat situ kena rancang awal daripada tarikh yang sebenar. Betul. Jadi macam okay, mudahlah, saya dah ada, so kita just proceed je. Macam tu.
Itu je lah soalan daripada saya. Okey. Tapi Cik Adabia ni kerja kat mana? Tabika Kemas Komta 2 dekat Batu Rakit. Tadika apa? Tabika Kemas. Oh, Kemas. Kat Mataki. Dekat Batu Rakit. Batu Rakit. Batu Rakit. Dekat Batu Rakit tu dekat, kalau ikutkan parlimen saya ni parlimen Setiu tau. Oh, Setiu. Kalau ikutkan Batu Rakit ni, kalau ikut betul-betul lah Kuala Nerus, bawah Kuala Nerus. Tapi betul lah. Setiu ni last sekali dia Batu Rakit. So yang last ni lah Batu Rakit ni lah yang tempat saya kena bekerja. So kalau dululah sebelum PKP kena pergi meeting ke apa ke, kena pergi Setiu. Kalau nak apply Kuala Nerus lah. nak apply cuti ke, nak apply apa-apa semua, borang apa-apa kena hantar kat Setiu. Maknanya bukan Kuala Nerus. Kuala Nerus ni dah kawasan lain. Cuma dia di hujung-hujung Setiu je Batu Rakit ni. Macam tu. Memang semula-mula dapat ni rasa sedih lah. Kenapa Setiu? Sebab jauh sangat. Memang mula-mula ingat macam maybe kena sewa rumah kot, duduk sana. Macam Yelah, tu. ulang alik jauh kot. Betul. 1 jam juga kadang-kadang nak sampai daripada sana ke sini gitu. Yelah, kena gerak awal lah. Tapi biasanya kalau meeting dalam pukul 2 macam tu, so kita tolak pukul 2 sampai sana dalam pukul 3 macam tu. Tak pun pukul 1 tu dah kena gerak. Lepas tu lewatlah sikit balik hari tu. Memang cabaran yang tu lah sikit. Kalau orang yang duduk dekat Kuala Nerus ni, dia boleh hantar kat Kuala Nerus tu je, jabat Kuala Nerus tu je. Jadi macam dekat lah sikit. Itulah. Tapi ni lah saya nak cerita Kalau duduk kawasan bandar macam Kuala Terengganu ataupun Kuala Nerus, biasanya orang HQ selalu turun. Sebab dia duduk dia kan turun airport. So dia orang suka memantau orang kawasan tu. Dia suka singgah-singgah lah. Dia orang bukannya bagi tahu dulu nak pergi. Maknanya dia orang macam mari mengejut, tiba-tiba mari. Betul. Kadang-kadang kita tak sedar pun. Audit kira kan. Lebih kurang macam tu lah. Maknanya dia orang macam shock lah sikit. So dia orang kena sentiasa standby. Standby lah. Segala apa-apa semua tu kena siap. Kalau dia orang tanya apa semua, maknanya alasan kita kukuh. Macam tu. Itulah kalau duduk dekat kawasan bandar. Tapi alhamdulillah dah dapat Setiu kan. So macam jarang lah orang nak mari pantau ni. Setiu memang jarang lah kalau audit datang. Dia ada, tapi kalau Setiu ni kan, Setiu kan dia Permaisuri, Langkap, ujung-ujung sana kan. So dia orang memang akan fokus kawasan sana. Kalau yang kawasan Batu Rakit ni, dia orang macam dah ujung-ujung. So kadang-kadang dia orang tak singgah pun. Kalau betul-betul dia macam hari ni nak pergi Batu Rakit, yang baru dia orang pergi. Maknanya dia orang tak adalah macam pergi sini ke, tak ada. Sebab dia orang kalau Setiu, fokus Setiu je. Kalau Kuala Nerus je macam tu. Itulah kelemahan dia. Itulah kelebihan dia sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita pergi pejabat jauh. Ya. Kelebihan dia. Nak apply tak Kemas? Nak juga. Itulah sekarang ni baru masuk apa? Yang baru, budak-budak baru. Diorang intake barulah. Intake baru diorang dalam awal tahun hari tu rasanya. So diorang kena kursus dulu. Kalau Kemas diorang kena ada kursus SPARK dulu. Dalam berapa bulan 3 bulan ke macam mana? Kalau zaman saya dulu, kalau kursus memang kita dia memang wajib ambil memang wajib walaupun ambil. Kita ada diploma. Ya, dia yang ni dia fokus kepada jabatan. Kalau kita dulu belajar PH kan buat dalam kertas A4 kan, panjang kan. Yang ni kita belajar cara buat dalam buku.
Maknanya lagi simple lah. Maknanya apa yang berkaitan dengan jabatan je kita belajar. Sebab kalau kita tak belajar yang ni, macam mana kita nak bekerja dengan jabatan kemas ni? Betul. Macam tu lah. Maknanya macam dia tunjuk lah file-file dia, dokumentasi dia macam mana. Macam tu. Kiranya sebab kalau kita tengok prasekolah dengan kemas kan dia tak sama. Dia lain. Kalau prasekolah, dia kalau apa-apa yang budak-budak ni nak cek, kalau ibu bapa dia nak tahu apa-apa, dia orang akan pergi pejabat sebenarnya kan. So orang pejabat yang uruskan benda-benda tu. Kalau kemas, cikgu yang perlu. Cikgu dia sendiri. Cikgu dia sendiri. Kalau berkaitan keuangan pun, cikgu yang perlu pegang, cikgu yang perlu semua uruskan. atas kepala cikgu semua kalau kemas ni Kalau prasekolah, kerani dah ada. So diorang just terima je lah. Barang-barang ke apa ke, peruntukan apa-apa ke, untuk apa, untuk makanan kanak-kanak ke apa ke, ada orang hantar dah. Maknanya apa-apa semua tender tu sekolah yang uruskan sebab dia dah ada pihak pengurusan. Kalau kemas ni tak, dia macam cikgu yang menguruskan institusi tu. Cikgu semua cikgu lah. Yelah, sebab saya pernah praktikal dekat prasekolah Yayasan Islam kan. Memang semua pengurusan lah yang uruskan. Jadi tak terbeban lah guru tu. Dia hanya mengajar je. Itu yang best sebenarnya. Dia tak payah fikir benda tu. Tapi kalau kelebihan, saya tengok lah kelebihan kalau masuk kemas ni, dia boleh rancang untuk kita buka kita punya tadika sendiri nanti. Sebab macam akaun ke apa ke memang kita kena buat, filing ke apa ke semua kita. So maknanya macam kita dah ada advantage kat situ. Kalau kita fikir daripada sudut positif lah. Sebab semua kita belajar sendiri kan. Kalau kita fikir daripada sudut negatif, memanglah macam banyaklah kerja sikit. Nak banding dengan cikgu yang macam pergi sekolah mengajar saja. Macam tu. Mana-mana kerja pun ada kelebihan, ada kekurangan. Kena terima lah semuanya tau. Betul. Macam tu lah. Ni minta ke dekat link ke macam mana? Untuk kemas ni. Untuk yang saya punya intake saya ni, dia dah buat start online. Permohonan dia start buat online. Permohonan untuk apply yang kemas punya ni dia buat online. Dan syarat dia kena ada diploma pendidikan awak kanak-kanak. Kemas dah naik taraf dah, memang dah ada diploma. 2 SPM je kan. Kalau dulu selepas saya masuk ni lah, sebab saya pun baru tahu kan, cikgu-cikgu dulu-dulu yang dah ada yang dalam kemas ni, kebanyakannya diorang tu bukan diploma pendidikan kanak-kanak. Diorang dalam pelbagai bidang. Betul. Jadi kemas memang macam tu. Yang diorang punya kursus tu 6 bulan. Sebab diorang kena belajar semualah pasal yelah dah orang tak pernah belajar ambil awal kanak-kanak. Jadi kalau dah ada pendidikan awal kanak-kanak ni, diorang just belajar 3 bulan je. 3 bulan je. Maknanya kalau hari tu rasanya masuk bulan 1 ke bulan 2 macam tu. 2, 3, 4. Bulan 4 dah habis. Sekejap je lah. Macam tu. Lepas bulan 4. Kursus tu kena bayar ke macam mana? Tak, yang tu kemas tanggung. Kemas tanggung. Kemas tanggung dan dapat allowance. Tak sikit lah. Tak banyak lah. Sikit je macam tu. Dapat allowance enggak? Okey lah daripada tak ada. Sebab dia macam tu lah kelayakan kita sebagai cikgu kemas. Kadang-kadang kan orang tengok macam cikgu kemas ni alah biasa je. Pandang rendah pandang rendah je. Tapi diorang just tengok macam tu je. Diorang tak tengok diorang tak explore lagi lah kemas ni macam mana sekarang ni. Sebab bila makin lama kan, sebenarnya kemas ni dah macam macam banyak lah kerja kena buat. Diorang ni dah ada macam stream tau. Stream tu maknanya macam dia ada macam setiap negeri dia ada satu tabika yang macam melambangkan negeri tersebut. Contohnya kalau kat Terengganu ni dia buat oil and gas. Jadi
Tabika tu dia orang macam berlandaskan oil and gas. Kalau dekat mana kat Melaka ke kat mana, dia punya macam pilot tau, ataupun kapal terbang. So dia orang decorate lah dia orang punya tabika tu jadi macam kapal terbang. So dekat dalam kelas, dekat semua apa? Semua dia orang punya persekitaran tu semua aeroplane. Macam tu. Yang terbaru ni lah. Tu yang makan apa? Modal besar lah sikit. Kemas sekarang makin berkembang lah orang kata. Betul. Kalau dulu sebab saya pun tak tahu sebab macam ni. Dulu orang nampak biasa-biasa je kemas ni. Sebab saya masuk kemas ni sebenarnya. Ada kawan saya tu. Dia lepas habis belajar, dia terus apply. Lepas tu saya tengok dia ni macam best je. Sebabnya lepas pada kerja dia beli kereta. Lepas tu macam nampak macam okey lah. Lepas tu tanya kawan-kawan, best ke kemas? Lepas tu dia kata okey je. Kadang-kadang orang tak nampak pun. Tapi kadang-kadang kalau bila orang apa ni cerita elok-elok macam untung lah juga. Macam tu. Tapi ya, betul lah. Cuma maybe adalah segelintir masyarakat yang tak tahu apa-apa tu. Dia kata lah cikgu kemas je pun. Yang kat kemas ni kemas dia anggap macam biasa-biasa je. Anggap macam kampung sekolah. Betul. Nama pun Jabatan Jabatan Kemajuan Masyarakat kan kemajuan masyarakat. Jadinya dia lebih kepada luar bandar. Tapi kalau yang dekat bandar lagi bagus, lagi best sebenarnya. Sebab dekat bandar kalau saya tengok lah yang kemas-kemas dekat KL kat mana kan, diorang boleh kita orang ni bebas sebenarnya nak buat yuran berapa-berapa. Kemas tak ada penetapan lah. Tak ada kan? Tak ada. Cuma sebab kita kan kat sini kan kampung, kerja kat sini kan kampung. So tak naklah bebankan ibu bapa. Kalau macam kat bandar KL tu setakat 80, 100.5 tu tak ada hal. Sebab diorang rasa 100.5 tu dah sangat murah nak dibandingkan dengan yang swasta. Kalau swasta kat sana dah 300, 400. So diorang macam tak apalah, 100.5 tu macam tak ada hal. Macam tu. So bila dah contohlah bila dah 100.5 kan dah banyak kan kalau ikutkan kan. So kita makan kerajaan dah bagi. So duit tu kita dah boleh buat aktiviti untuk kanak-kanak. Jadi kita boleh buat aktiviti yang lebih menarik lah. Boleh beli bahan-bahan yang macam mahal sikit ke, macam tu. Macam-macam boleh buat betul. Itulah kalau kelebihan duduk kawasan yang macam ibu bapa yang tak ada masalah nak bayar. Orang bekerja lah kebiasaannya. Kalau kampung ni, kalau kita minta banyak tu macam mana dia nak bayar? Yelah, macam-macam alasan lah. Paling-paling tapi berapa je bayaran kemas tu? Kalau yang tadika yang akak ni RM10 je sebulan. Lepas tu murah je lah. Lepas tu yang bulan pertama je lah dalam 30 daftar. Daftar RM10 daftar, RM10 insurans, RM10 lagi apa tapi 30 lah. Macam tu. Okey lah kan, macam berbaloi kemampuan ibu bapa tu. Betul. Lagipun kalau dah ada 20 orang murid dah 200 dah. Boleh lah nak beli apa-apa untuk budak-budak ni nak buat aktiviti tu. Berapa orang satu kelas tu? Kalau ikutkan dulu masa mula-mula akak masuk tu sebab kemas ni sekarang ni kalau ikutkan tiap-tiap tahun ada guru pencen. Yelah, sebab kemas kan kebanyakan guru yang berusia dah. Betul, berusia.